Okey, jadi pada pagi ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak sambung kembali bedah hukum tajwid per huruf, per perkataan, per ayat, bermula daripada Suratul Anfal ayat 66 muka surat 185 juzuk yang ke-10. Okey, boleh tulis dalam komen tu. Suratul Anfal ayat 66 muka surat 185 juzuk yang ke-10, insya-Allah. Okey, ni ayat ni lah yang kita nak bedah pada pagi ni, per huruf, per perkataan, per ayat, insya-Allah. Jadi, okey, insya-Allah kita akan mulakan bedah hukum tajwid kita per huruf, per perkataan, per ayat, bacaan ayat suci Al-Quran kita. Jadi sebelum kita bermula, saya mohon kepada anda semua seperti biasa untuk share dulu live kita pada pagi ni. Sebarkan Al-Quran, gemakan ke seluruh alam. Bantu saya untuk sampaikan Al-Quran ini kepada lebih ramai orang, untuk saya bantu lebih ramai orang setiap hari, setiap pagi. Just klik button share, sebarkan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Tengok ayat 66. Tegakkan badan masing-masing. Okey, tegakkan badan masing-masing. Tengok ayat 66 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Okey. Kita sambung. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kita sambung. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Okey, alhamdulillah. Kita dah selesai baca ayat 66 Suratul Anfal muka surat 185 ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan kepadamu apa yang telah diwajibkan dahulu, dan Dia telah mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Innal wallahu ma'as sabirin. Ni masih lagi cerita bab sabar, tuan-tuan puan. Jadi banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Kita orang Islam ni memang kita diperintahkan dengan sabar. Dua keadaan sahaja. Kita hidup di dunia ini dengan dua perkara. Pertama, kita kena sabar dengan musibah. Yang kedua, kita kena syukur dengan nikmat. Dua tu je, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak bersyukur, kita kena sabar. Kalau kita boleh sabar, kita bersyukur. Tu. Salam takziah kepada siapa dia tadi? Cuba tengok. Nur Aini. Dengan sedihnya bonda saya Hajah Maimun binti Haji Ahmad telah kembali kepada penciptanya kerana COVID-19. Akan disemadikan di Seksyen 21 pada jam tengah hari ini. Mohon doakan bonda agar ia tergolong dalam kalangan orang-orang yang mati syahid. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita hadiahkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga suratul Fatihah tadi kepada bonda Nur Aini, kepada ibundanya Nur Aini, Puan Nur Aini. Nama apa tadi? Maimun binti Haji Ahmad. Niatkan
Kita buat amal soleh ni niatkan kepada khas kepada ibundanya Nuraini. Okey, tengok. Jadi walau macam mana sekalipun kita ini dituntut dengan sabar. Lebih-lebih lagi kita orang Islam. Kenapa kita kena sabar? Kerana kita ada Allah dan kita yakin Allah tu bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita tak sabar, bermakna Allah tak bersama dengan kita lah. Time tu, ketika tu. Jadi kita kena latih diri kita untuk sentiasa bersabar. Kalau kita kurang sabar, banyak benda yang akan merugikan kita sebenarnya dalam kehidupan ni. Okey. Okey, jom kita tengok. Kita bedah hukum tajwid per huruf, per perkataan, per ayat. Ayat 66 Suratul Anfal, muka surat 185. Al-ana khaffafallah. Al-ana. Okey. Okey. Al-ana. Kejap. Okey, al-ana, kita jumpa alif lam kat situ kan. Alif lam kat situ. Okey. Huruf lam kat situ, huruf lam mati kat situ. Kita jaga betul-betul. Macam biasa, huruf lam mati jangan tawallud, jangan putus getah suara. Okey. Ana khaffafallah. Ana. Okey, huruf hamzah jumpa dengan huruf mat kat situ. Okey. Kat sini adalah mat syibih badal. Kita baca panjang dua harakat. Al-ana khaffafa. Al-ana khaffafa. Okey. Huruf kha tebal, hujung halkum, tekankan pada huruf fa. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima. Khaffafa Allah lafzul jalalah. Kita baca dengan tebal lam, taghlizkan lam pada lafzul jalalah. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Huruf ha tu pada lafaz Allah tu jaga betul-betul. Okey, seterusnya ankum, huruf ain tengah halkum. Jangan sengau. Buka mulut luas-luas, celik mata. Ankum, nun mati bertemu dengan kaf, namanya adalah ikhfa hakiki. Okey, dengunnya nipis. Ankum, jangan dengung tebal. Mim mati bertemu dengan waw. Apakah hukum mim mati bertemu dengan waw? Sila jawab di ruangan komen. Sila tulis ruang komen. Hukum mim mati bertemu dengan waw. Okey, waw muncul di mulut. Okey, wa alima. Okey, tengok saya sebut, bila saya sebut wa alima. Okey, huruf waw muncul mulut. Wa alima. Wa alima. Okey. Wa alima anna fikum dha'fa. Wa alima anna fikum wajibal ghunnah. Fi panjang dua harakat ma asli. Mim mati bertemu dengan dhad. Apakah hukumnya mim mati bertemu dengan dhad? Dan apakah bezanya mim mati bertemu dengan dhad dengan mim mati bertemu dengan waw tadi? Nampak tadi saya tanya mim mati bertemu dengan waw. Yang ni. Ni. Ni mim mati bertemu dengan dhad pula. Apa beza dua tu? Okey. Okey. Sebenarnya kita baca dha'fa. Nampak huruf ain ada sifat tawassut. Jangan sengau. Kita kira macam mana tuan-tuan puan? Kita tengok. Kalau sifat tawassut ni apa? Adalah sifat pertengahan antara jahar dan juga syiddah. Boleh? Jahar dan juga syiddah. Okey.
Kalau syiddah, kalau kita jadikan ain tu syiddah dipanggil dia jadi bunyi macam ni. Syiddah bermakna suara tertahan. Siapa tak tahu lagi tulis ruang komen. Syiddah makna dia suara tertahan. Jadi dia bunyi macam mana? Ba fa. Tu kalau dia tahan suara. Ba fa. Okey. Kalau suara terlepas, rakhawah. Tulis ruang komen. Suara terlepas, rakhawah. Okey. Dia akan bunyi ba fa. Nampak? Suara terlepas. Jadi sekarang ni kita tak boleh terlepas suara, tertahan suara. Jadi dia bunyi macam mana? Ba fa. Nak kata tahan pun tak, nak kata lepas pun tak. Sebab dia tawassud, sifat pertengahan antara rakhawah dan juga syiddah. Dia ada 3, tuan-tuan kena ingat. Syiddah, suara tertahan terus. Macam kita baca huruf apa ni? Huruf dal. Huruf dal. Huruf hamzah, contohnya huruf hamzah kita tengok. Kita baca mu. Kalau huruf ain dia jadi mu. Dia mu. Tertahan terus. Mu'minun. Tu sifat syiddah. Kalau sifat rakhawah, dia terlepas suara. Contohnya kita baca huruf zal. Wa iz. Nampak ada bunyi suara lepas tu. Wa iz qala. Tu rakhawah. Kalau sifat tawassut ni, dia nak kata terlepas suara pun tidak, tertahan suara pun tidak. Contoh macam huruf lam tadi. Al-ana. Sebab tu huruf lam, saya kata kita tak boleh putus suara terus. Kita baca al-ana. Al-ana tertahan terus. Ataupun kita baca al-an. Terlepas suara terus. Salah. Dia nak al-ana. Nampak? Tu kena fahamlah beza maksud sifat-sifat huruf tu. Okey. Huruf fa kita baca panjang 2 harakat, mad asli. Mad asli pula. Mad iwad kat situ. Okey, kita sambung. Tanya soalan tajwid lah pagi ni. Tak best tengok baru 900 orang lebih. Dah nak habis kelas dah kita pada pagi ni. Dahsyat sangat dah ni KT ni. Rasa sedih lah sebenarnya. Bila yalah. Tak apa. Kita teruskan lah. Kita tengok. Fa iyyakum minkum. Nun mati bertemu dengan ya, apakah hukumnya? Seterusnya adalah nun mati bertemu dengan mim, apakah hukumnya? Seterusnya adalah nun mati bertemu dengan kaf, apakah hukumnya? Seterusnya adalah mim mati bertemu dengan mim, apakah hukumnya? Seterusnya adalah tanwin 99 bertemu dengan sad, apakah hukumnya? Okey. Huruf sad tebal lah. Memang very tebal. Ada sifat isti'la, ada sifat itbaq kat situ. Jadi cuma kita kena pastikan ketika sebut huruf sad yang betul, mulut tidak muncung, mulut tidak heran. Sila tulis ruang komen yang tu. Sebut huruf sad yang betul adalah mulut tidak muncung, mulut tidak heran. Dia baca bukan so. Dia baca so. Sabiratun yaghlibu mi'atain. Okey. Seterusnya adalah tanwin 99. Tanwin 99 bertemu dengan ya. Apakah hukumnya kat situ? Dah tanya dah tadi kan? Yaghlibu mi'atain. Huruf ghain hujung halkum. Jadi huruf ghain hujung halkum ni kita akan mesti tebalkan. Yaghlibu. Huruf ghain pun termasuk daripada huruf rakhawah. Kita tak boleh berhenti. Yaghlibu. Kalau kita berhenti yaghlibu, dia jadi syiddah. Tu nak faham betul-betul. Yaghlibu jadi syiddah. Dia nak yaghlibu. Dia ada suara terlepas. Nampak? Ada suara terlepas. Tu kita nak tahu ia adalah rakhawah. Yaghlibu.
Yaghlibu. Dia bunyi macam tu. Yaghlibu mi'atain. Bu panjang harakat, mak asli mi'atain. Mi'atain. Kita baca dengan mad arid li sukun kat situ ataupun mad lin arid li sukun. Macam yang semalam yang saya sebut semalam kan. Mad lin arid sukun. Di sini dia lin dan ada sukun mendatang. Jadi panjang dia berapa? 2, 4, 6 harakat. Mi'atain. Boleh? Alright. Bagus. Okey, kita sambung. Okey, saya nak tanya soalan tajwid pula pada hari ni. Jawab terus jawab di orang komen. Jangan tak jawab. Jawab satu persatu, fokus satu persatu. Okey. Seterusnya adalah nun mati wa iyyakum minkum. Nun mati bertemu dengan ya. Apakah hukumnya kat situ? Nun mati bertemu dengan mim. Apa hukum dia kat situ? Nun mati bertemu dengan kaf. Apa hukum dia kat situ? Okey, mim mati bertemu dengan hamzah. Apa pula hukum dia kat situ? Minkum alfun yaghribu. Tanwin 99 bertemu dengan ya. Apakah hukum dia kat situ? Tanwin 99 bertemu dengan ya. Okey. Yaghlibu. Huruf ghain terlepas suara. Ingat. Yaghlibu. Tebal. Okey, tebalkan. Huruf ghain tu tebalkan betul-betul. Jangan nipis. Yaghlibu. Bu kita baca panjang 4 ataupun 5 harakat. Mak jaiz mufasil. Alfaini. Huruf lam hati-hati. Tadi dah cerita panjang tentang huruf lam kan? Okey. Huruf lam kita cerita panjang lebar dah. Jangan. Kita jagalah sifat tawassut huruf lam ni. Dan juga jaga. Dia panggil sifat, dia ada inhiraf huruf lam tu kena jaga juga. Fa ini dibaca dengan apa ni? Lin. Biiznillah. Huruf zal ni rakhawah. Jadi bila kita sebut huruf zal, jaga suara kita. Biiznillah. Jangan biiza, tak nak. Biiznillah. Lam dibaca dengan tarqiq, nipiskan lam pada lafzul jalalah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Wallahu ma'as sabirin. Wallah, wa munculkan mulut, tekankan pada huruf lam yang bertasydid. Wallah, tebalkan lam. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Ma'as, huruf sad tebal. Ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Ra dibaca dengan nipis. Kerana berbaris bawah. Okey, 2, 4, 6 harakat. Mad arid li sukun kat situ. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah selesai bedah hukum tajwid per huruf, per perkataan, per ayat. Kita dah biasakan dengan betul.